Saya bagi satu kisah yang benar. Beberapa tahun lepas, saya dipanggil oleh satu stesen radio berbahasa Cina untuk membahaskan tentang masa itu isu berus bulu babi. Beberapa tahun lepas lah kan? Ya, berus bulu babi. Maka mereka panggil saya untuk untuk bahaskan isu itu dalam Cantonese. Sebab ini radio station Cina. Jadi bila mereka tanya saya, halal tu sebenarnya apa? Maka saya terangkan panjang lebar tentang halalan thayyibah. Tetapi bila masuk kepada bab ini, saya kata, betul, halal ramai orang ingat makan dan minum. Tapi sebenarnya Islam punya terminologi tentang halal ini luas. Antaranya ialah cara kerja. Boleh halal ataupun haram. Lalu DJ tu tanya kat saya, habis kami kerja DJ ni halal ke haram? Dia non-Muslim, halal haram. Tak apa, dia tanya. Dan saya ambil peluang itu untuk terangkan sebab ini adalah crowd non-Muslim majority. Saya kata, kerja DJ ni insya-Allah, saya cakap insya-Allah dalam radio station, I don't care lah. Saya cakap insya-Allah, tapi saya terjemahkanlah dengan izin Tuhan, halal. Kalau apa yang kamu buat itu betul. Contohnya kamu tak suruh orang buat maksiat dan sebagainya, suruh orang pergi clubbing ke apa dan sebagainya, itu halal. Kerja kamu halal. Tetapi mungkin cara kerja kamu sebagai seorang DJ itu haram. Dia kata, apa macam? Saya kata contohlah. Kamu sepatutnya masuk waktu kerja pukul 9, balik pukul 6. Waktu rehat 1 jam, 1 sampai 2. Tapi in between time, kamu keluar pergi rokok break. Kamu keluar pergi minum teh sama kawan. Okay? In between time, kamu curi masa. In between time, sepatutnya kamu buat kerja office, kamu buat business online. Saya kata, itu haram. Dia kata, macam mana boleh haram? Saya kata sebab, waktu awak sign contract itu, awak tengok appointment letter, ada tak ditulis kat dalam appointment letter dia, your working hours is 9 to 6, 1 hour for lunch, in between that time you can go for smoking break and do business, online business. Ada tak ditulis? Tak ada. Tak ada di situ. Maksudnya, this is not something agreed upon. When something is not agreed upon, how can you do it? Saya kata sebagai Muslim, we are not even allowed to do so. Walaupun kita kata, alah bro, rokok 5 minit je bro, I don't care. That 5 minutes that you use during working hour, dibayar oleh bos kamu. You are being paid for that. So don't be proud. Alah 5 minit je, janji performance. No. If your boss say okay, okay lah. If your boss say no, no. Jadi isunya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Lalu dia tanya saya soalan yang saya rasa sinis. Dia kata, habis macam mana kalau ada orang kita bagi dia 1 jam rehat 1 sampai 2, lepas pukul 2 dia masuk balik pejabat, lepas tu dia keluar lagi sebab dia kata mau pergi sembahyang. Dia mau sembahyang 15 minit saja. Saya kata, boleh. Kalau bos kata okey lah. Tapi kalau bos kata tak okey pun, dia kena cari idea macam mana nak ganti balik 15 minit yang dia ambil extra tu. Sebab 1 jam tu termasuklah untuk dia sembahyang. Sebab jadi fitnah kepada kita sebagai orang Islam, fitnah kepada Islam ialah bila mana waktu yang diperuntukkan untuk makan dan minum termasuk solat, kita gunakan 1 jam tu habis kita makan, macam makan buffet. Bila ngam-ngam 1.55, barulah nak pergi surau, barulah nak solat, barulah kita ambil masa waktu pejabat tu untuk solat. Which is uncalled for. Solat Jumaat pun sama. Ada yang kata pergi solat Jumaat, saya tahu dulu saya kerja di public bank. Seberang tu ada apa? KLCC. Sebab apa? KLCC ni dia seberang kan. Kalau solat Jumaat kita dapat rehat berapa jam? 2.5 jam kan? Lebih kurang. Jangan risau. Akan ada yang tak ada di masjid. Sebab akan ada yang tengok wayang dalam KLCC. You just imagine kalau non-Muslim pun tengok wayang, tak salah lah kan? Ataupun non-Muslim nampak kita masuk wayang, tetapi waktu yang diperuntukkan untuk kita itu sepatutnya adalah untuk pergi sembahyang, dah lah tak sembahyang, tengok wayang pula. Dia jadi fitnah kepada siapa? Kalau fitnah pada diri kita, no problem. Fitnah kepada Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena pedulikan bagaimana kita bekerja. Emphasize on that. Kita kena tahu dan kita kena sedar Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah Ar-Raqib, yang maha melihat.
apa yang kita kerjakan di dunia ini. Kita kena ada satu ihsan yang Allah Subhanahu Wa Taala ini senantiasa melihat kita. Be very careful. Sebab apa jua rezeki kita daripada punca haram, maka darah daging yang tumbuh daripadanya, maka neraka lebih layak baginya. Be very careful. Be very careful tentang bagaimana. InsyaAllah saya percaya ramai di kalangan kita kerja di tempat yang halal. Saya bagi lagi satu contoh untuk kekuatan kita sebagai muslim untuk berubah. Ada seorang sahabat saya di JB. Dia dulu kerja di satu bank konvensional. Saya tak mau sebut nama lah. Bank konvensional. Gaji dia lebih kurang RM6,000. Lepas tu sekarang dia dah berhenti kerja bank konvensional. Dia kerja, alhamdulillah lah, kerja bank yang Islamik, dalam RM3,000 dia dapat. Dia kata, bro, untuk berhijrah ni bro, saya rugi RM3,000 bro. Dia kata dia rugi RM3,000. Saya bagi tahu kepada dia, bro, you tak rugi RM3,000 bro, you untung RM3,000 bro. Dia kata, bro, tak tahu kira ke bro, dulu gaji I RM6,000 tau, sekarang RM3,000. RM6,000 beza dengan RM3,000 ialah RM3,000. Saya rugi RM3,000 tau bro. Saya kata tak. Dulu you kerja RM6,000 bank konvensional, haram mutlak 100%. Mana you untung? Sekarang you get RM3,000. 3,000 tu halal 100%. InsyaAllah kalau kamu cara kerja betul. So kamu untung ke rugi? Sahabat-sahabat kita untung ke rugi? Untung lah. This is supposed to be the mindset of a Muslim. Jangan fikir apa yang telah kita rugi. Fikir balik, dulu yang rugi itu semua haram. Sekarang halal. Walaupun RM1,000, itu tetap halal. So, fokus kepada bagaimana cara kerja dengan tempat kerja kita itu adalah halal. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, suka saya ingatkan dan seru tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita berjalan di supermarket dan sebagainya, kadang-kadang kita pernah tak terserempak. Kita ada tanggungjawab terhadap saudara-saudara kita yang seakidah. Pernah tak kita nampak saudara kita yang seagama, yang berhijab, yang bersongkok, yang berkopiah, yang promote kad kredit konvensional, yang promote personal loans konvensional? Kadang-kadang dia setiap offer kita, tapi dia tak tahu ke halal dan haram. Saya pernah tegur seorang makcik kad kredit konvensional. Dia hulur kat saya. Dia kata, bang, dik, sign up lah dik, ini FOC, tak ada annual fees. Saya kata tak apa. First saya kata tak apa. Lepas tu dia kata tak apa lah dik, tolonglah akak akan nak buat sekarang taktik dia orang akan nak submission dah dik. Nak submission je. Bila dia push lagi, saya cakap dengan dia, kak, akak Muslim kan? Yelah, akak Muslim lah. Dia pakai tudung kan? Akak Muslim lah. Kak, kita Muslim, kita tak boleh terlibat dengan semua ni kak. Cakap baik-baik. Kita tak boleh terlibat dengan semua ni. Respon dia, apa hal pula? Akak bukan mencuri, bukan merompak. Saya kata, kak, memang bukan mencuri, bukan merompak, tapi ini jauh lebih teruk daripada mencuri dan merompak. Dia kata, dik, tak nak sign up tak apalah dik, janganlah tutup periuk nasi orang. Saya kata, kak, ini bukan saya menutup periuk nasi akak. Akak baca Quran, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 275. Allah sebut mereka yang telah diberitahu tentang riba, tetapi terus-menerus terlibat dalamnya, seperti berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, adik dah lah dik, tak nak sudah lah dik. Kita kena faham sahabat-sahabat semua, saya tak salahkan akak tu tau. Saya rasa kesian dengan dia. Saya rasa kesian dengan dia. Kesian sebab dia ingat Muslim ini hanya sekadar tudung, sekadar solat 5 waktu. Tetapi yang lain-lain dia tak tahu. Saya kesian kat dia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, saya percaya mereka itu jarang ada masa nak pergi kuliah macam kita. Sebab waktu kerja dia panjang. Dan barangkali makcik itu, dia memerlukan wang untuk kehidupan seharian menyara anak-anaknya. Jadi tugas siapa untuk nak bagi tahu kepada dia? Jangan fikir setakat kita kata tak nak sudah, aku tak nak bercakap dengan dia. Tetapi bayangkan, ini just peringatan untuk diri kita. Kita spend 2-3 minit untuk bercakap dengan orang yang promote kad kredit itu. Kita harap dia tak berubah langsung on the spot, most probably. Tetapi kita harap
dengan kita tegur mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang betul bagi peringatan, akan jentik hati dia. Mungkin malam tu dia tak tidur lena. Sebab apa yang kita cakap tu terngiang-ngiang dekat telinga dia. Berapa ramai di kalangan kita yang berubah, bukan saat itu orang menegur kita, tetapi kita berubah sebab ada orang pernah tegur kita, kita pernah tertonton satu video yang waktu kita tengok tu, kita punya benci dengan ustaz tu. Apa punya ustaz? Macam ni pun haram, ini haram, semua haram. Ini semua ustaz tak ada belajar punya. Tapi walaupun kita maki ustaz tu, last-last kita terjentik hati kita. Nak berubah kerana nasihat ustaz yang kita tak suka tu. Boleh jadi, masa kita nasihat orang tu, dia tak suka kita. Dia marah dekat kita. Tapi it's okay. Fazakir innama anta muzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Kita tak berkuasa untuk mengubah mereka. At least, kita dah bantu mereka. Mereka tak dapat datang ke majlis ilmu, apa kata kita bawa pula majlis ilmu kepada mereka. Jangan sekadar berjalan di supermarket. Tetapi jalan-jalan juga itu ibadah, boleh bercakap dengan mereka. Sebab sudah tentu mereka nak bercakap dengan kita, betul tak? Dia ingat ada Chan, dia ni nak sign up. Tapi kita tak sign up. Kalau nak sign up, boleh. Jangan sign apa-apa, tulis dekat form dia, adik baca surah Al-Baqarah ayat 275. Settle. Okay? Boleh je. Okay? Do whatever you can tapi dengan cara yang baik. Jangan hukum mereka. Sebab kita pun tak tahu latar belakang mereka. Kita tak tahu.